Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'd. Sidang penonton jamaah muslimin dan muslimat yang saya muliakan, alhamdulillah, pada kali ini kita akan mempelajari dan mengetahui serba sedikit tentang maudhu' yang akan dibicarakan nanti, iaitu mengenai Telaga Kautsar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapakah orang yang berhak mendapatnya dan siapakah golongan yang tidak dapat meminum air daripada Telaga Kautsar? Daripada Anas bin Malik berkata, pada suatu ketika sewaktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang duduk di tengah-tengah bersama dengan para sahabat, tiba-tiba baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menundukkan kepalanya. Kemudian baginda mengangkat semula kepalanya sambil tersenyum indah. Lalu ditanya oleh para sahabat, kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkelakuan demikian? Lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, baru sahaja tadi turun kepadaku suatu surah yang disebut dengan Al-Kautsar. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah tersebut, Bismillahirrahmanirrahim, Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Maksudnya, sesungguhnya kami telah mengurniakan kepadamu, wahai Muhammad, kebaikan yang banyak di dunia dan di akhirat. Oleh itu, kerjakanlah sembahyang kerana Tuhanmu semata-mata dan sembelihlah korban sebagai tanda kesyukuran. Sesungguhnya orang-orang yang membencikan engkau, dialah orang yang terputus dari mendapat sebarang perkara yang diinginnya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya semula kepada para sahabat, apakah mereka mengetahui apakah Telaga Kautsar itu? Apakah Al-Kautsar itu? Mereka menjawab, ya Rasulullah, Allah dan Rasulnya sahaja yang mengetahui tentang maksud Al-Kautsar itu. Baginda kemudian menyebut bahawa Al-Kautsar itu ialah telaga yang mempunyai nikmat yang banyak. Telaga itu disediakan Allah untuk Rasulullah dan bekasnya untuk mengambil airnya itu sebanyak bintang di langit untuk umat baginda. Maksudnya cerik-cerik yang dijadikan untuk mencedok air daripada Telaga Al-Kautsar itu begitu banyak sekali, laksana bintang di langit yang begitu gemerlapan, indah. Sehingga apabila seorang hamba menjadi gelisah melihatnya, Rasulullah berkata, ya Allah, dia termasuk di kalangan umatku. Allah berfirman kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, kamu tidak akan tahu apa yang dilakukannya setelah kewafatanmu. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Saudara-saudara jamaah yang dimuliakan, beruntunglah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terpilih untuk meminum air di telaga tersebut, kerana apabila bangkit di padang mahsyar kelak, semua manusia akan merasa sangat haus. Kebanyakan alim ulama menerangkan Telaga Al-Kautsar berlaku di padang mahsyar menjelang titian sirat, iaitu Siratul Mustaqim, sebelum orang-orang melintasnya. Abu Hasan Al-Khasi pula menyebut telaga tersebut sebelum manusia melalui timbangan.
Walau bagaimanapun, Al-Imam Al-Ghazali di dalam kitab Kashful Ulum wal Akhirah, beliau berkata, telaga ini berada setelah manusia melalui titian sirat. Menurut pandangan ulama juga, telaga Al-Kautsar terdapat di dua tempat, iaitu di padang mahsyar dan juga di dalam syurga. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dzar, katanya, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai bekas ataupun air cedokan yang digunakan untuk meminum air di telaga Al-Kautsar ini. Baginda menjawab, demi Allah yang dirinya di dalam genggamannya, bekas tersebut jumlahnya lebih banyak daripada bintang di langit. Jika satu bekas itu diminum oleh seorang, maka tidak akan haus buat selama-lamanya. Di hujung telaga memancar air yang laju daripada dua buah saluran daripada syurga, yang menjadikan orang yang meminumnya tidak akan haus lagi. Lebar telaga sama dengan panjangnya, iaitu jarak di antara negeri Amman ke negeri Ailat. Negeri Amman kita tahu, iaitu di Amman. Ailat iaitu dekat dengan Palestin sana. Jadi agak panjang, agak luas. Airnya lebih putih daripada air salju dan lebih manis daripada madu. Ibnu Umar menceritakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di akhirat nanti akan disediakan sebuah telaga untuk kamu semua yang panjangnya daripada Jarbar ke Azran, dan di dalamnya tersedia cangkir yang jumlahnya seperti bintang di langit. Sesiapa yang datang meminum airnya, maka dia tidak akan haus buat selama-lamanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga ada menyebut bahawa semua nabi-nabi disediakan telaga oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat mereka, dan mereka amat berbangga apabila ramai yang mengunjunginya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga berharap agar telaga kepunyaan baginda sallallahu alaihi wasallam akan didatangi oleh ramai manusia. Qatadah meriwayatkan daripada Hasan, daripada Samurah, yang menyebutkan riwayat daripada Husain bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap nabi mempunyai perigi kecuali Nabi Saleh alaihi salam, kerana Allah menyediakan kepada baginda susu untanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, golongan manusia pertama yang layak meminum air daripada telaga Al-Kautsar ialah para sahabat baginda. Selain sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga termasuk mereka-mereka yang hidup selepas itu, walaupun tidak pernah melihat wajah baginda sallallahu alaihi wasallam, tetapi mereka tetap beramal dengan sunnah-sunnah baginda serta melaksanakan apa yang dibawanya dengan penuh prihatin. Mereka merasa dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walaupun tidak pernah bertemu baginda, sehingga saat berada di telaga Al-Kautsar. Golongan kedua yang mendapat keistimewaan meminum air di telaga Al-Kautsar ialah orang-orang yang tidak merasa tamak terhadap keduniaan. Hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Uqbah bin Amir Al-Juhani, pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muncul lalu mendoakan para syuhada Uhud, seperti ketika baginda berdoa di dalam salat jenazah.
Apabila baginda berjalan dengan menaiki mimbar, baginda menyebut, aku sanggup menjadi saksi ke atas diri kamu. Demi Allah, sekarang aku sedang melihat bagaimana telagaku, dan sesungguhnya aku telah diberi kunci-kunci gedung kekayaan muka bumi ini. Demi Allah, aku tidak langsung takut apa yang akan berlaku kepada kamu semua yang kamu khawatiri setelah ketiadaanku dan kemusyrikan selepas aku meninggal dunia nanti. Tetapi yang aku takut apa yang berlaku kepada kamu apabila kamu mula berlumba-lumba mengejar keduniaan sehingga tidak melakukan persiapan untuk menuju ke akhirat. Golongan ketiga ialah orang miskin, orang muhajirin yang miskin dengan pakaian yang lusuh dan rambutnya di dalam keadaan yang tidak rapi. Mereka tidak mengahwini wanita kaya sehingga kan kehidupan mereka juga menjadi senang. Selain itu, baginda bersabda, mereka yang datang meminum air di telaga Al-Kautsar nanti ialah mereka yang lemah dan kurus kerana sentiasa berpuasa. Malah orang yang sering beriktikaf di rumah Allah ketika hidup di dunia juga mempunyai keistimewaan tersebut. Golongan seterusnya ialah mereka yang bangun di tengah malam, salat tahajud, mendekatkan diri kepada Allah SWT, lalu mengalirkan air matanya kerana takut terhadap dosa-dosanya yang telah dilakukan. Di samping itu, ada juga golongan-golongan yang terhalang dari meminum dari telaga Al-Kautsar. Dari Abu Wa'il, dari Abdullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, maksudnya, aku akan mendahului kamu di Al-Haud, iaitu di telaga. Dinampakkan di hadapanku beberapa orang di antara kamu. Ketika aku mengambilkan minuman untuk mereka dari Haud, mereka dijauhkan dariku. Aku lantas berkata, wahai Tuhanku, ini adalah umatku. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, engkau sebenarnya tidak mengetahui bid'ah yang mereka buat sesudah. Hadis riwayat Imam Bukhari. Dalam riwayat lain dikatakan, wahai Tuhanku, mereka betul-betul pengikutku. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, sebenarnya engkau tidak mengetahui bahawa mereka telah menggantikan ajaranmu setelah. Kemudian aku, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, celaka bagi orang yang telah menggantikan ajaranku sesudahku. Hadis riwayat oleh Imam Al-Bukhari. Siapakah mereka? Iaitu orang yang terhalang dari mendapat minuman daripada telaga Al-Kautsar. Sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Nawawi dalam syarahnya, para ulama berselisih pendapat dalam menafsirkan siapakah golongan yang tertolak, yang tertegah dari mendapat minuman dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pendapat pertama, yang dimaksudkan adalah orang-orang munafik dan orang-orang murtad. Boleh jadi ia dikumpulkan dalam keadaan nampak cahaya bekas wuduk pada muka, kaki dan tangannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggil mereka dengan bekas yang mereka miliki, dengan pertanda yang mereka miliki, iaitu muka bercahaya, tangan bercahaya, kaki bercahaya dengan sebab air wuduk. Lantas dibantah mereka itu
sebenarnya telah menggantikan agama sesudahmu. Artinya, mereka tidak mati dalam keadaan Islam yang mereka tampakkan. Pendapat kedua, yang dimaksudkan adalah orang yang masuk Islam di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam lantas murtad sepeninggalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggil mereka walau tidak memiliki bekas tanda wuduk. Walau Nabi sallallahu alaihi wasallam tahu keislaman mereka ketika beliau hidup, lantas dibantah. Mereka itu adalah orang yang murtad setelah. Pendapat ketiga, yang dimaksudkan adalah mereka ahli maksiat dan pelaku dosa besar yang mati masih dalam keadaan bertauhid. Begitu pula termasuk di sini adalah pelaku bid'ah, yang kebid'ahannya yang dilakukan tidak mengeluarkan dari Islam. Menurut pendapat ketiga ini, apa yang disebutkan dalam hadis bahawa mereka diusir cuma sekadar hukuman sahaja. Mereka tidak sampai masuk ke dalam neraka. Boleh jadi Allah Subhanahu Wa Taala merahmati mereka, lantas memasukkan mereka ke dalam syurga tanpa diseksa. Boleh jadi pula mereka memiliki tanda bekas wuduk pada wajah, kaki dan tangan. Boleh jadi mereka juga hidup di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dan setelah itu. Akan tetapi mereka mengenal mereka dengan tanda yang mereka miliki. Imam Al-Hafiz Abu Amr bin Abdul Bar mengatakan, setiap orang yang membuat perkara baru, iaitu bid'ah dalam agama, merekalah yang dijauhkan dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti golongan Khawarij, golongan Rafidah dan pelaku bid'ah lainnya. Begitu pula orang yang berbuat zalim dan terlaknat lantaran melakukan dosa besar. Semua yang disebutkan tadi dikhawatirkan, terancam akan dijauhkan dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara yang saya muliakan, ringkasnya, untuk membolehkan kita mendapat kurniaan nikmat yang besar seperti meminum dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam, haruslah memenuhi beberapa syarat. Saya ringkaskan di sini. Pertama, harus beriman kepada Allah dan juga rukun-rukun iman yang telah kita ketahui. Yang enam, dengan keimanan yang sebenar, sebagaimana yang telah digarispadukan oleh golongan ahli sunnah wal jamaah. Kedua, mengikut tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sudut perbuatannya, percakapannya dan juga niatnya. Ketiga, menjalankan Islam secara lahir dan batin, seperti ibadah seperti solat, puasa, zakat, haji, berinfak, hubungan kita dengan manusia, hubungan kita bila-bila lagi hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, hubungan kita dengan keluarga kita, ibu bapa kita. Hendaklah menjalani cara keislaman yang syumul. Yang keempat, menjauhi maksiat dan dosa besar. Kita tahu bahawa kita sentiasa terdedah dengan dosa. Jadi sebagai seorang insan yang sentiasa menghadapi
ataupun tak sunyi daripada melakukan kesalahan dan dosa, hendaklah kita sentiasa melazimi istighfar kepada Allah SWT, lebih-lebih lagi selepas solat. Dan yang paling penting ialah jangan lupa bahawa kita sentiasa solat dengan sentiasa, bermakna kita berwuduk sebelum itu. Dan dengan wuduk itulah menjadi pertanda untuk kita dikenali oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nanti di padang mahsyar kelak. Walaupun kita tidak pernah bertemu dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam boleh mengenal umatnya dengan cara apa? Dengan bekas-bekas wuduk. Muka bercahaya, tangan bercahaya, kaki bercahaya. Sekaligus itulah yang akan membawa kita kepada di mana Rasulullah SAW dapat mengenal kita, dan seterusnya kita dapat nikmat yang besar, iaitu meminum Telaga Kausar. Semoga Allah SWT memberi taufik dan hidayahnya untuk kita dapat menikmati Telaga Al-Kausar. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.